Ya, Tes. Dengar. dengar insyaAllah. Ustaz, kejap lagi saya bagi link. Okay. Ustaz boleh share kat FB Ustaz? Boleh. Link yang sama dengan kat WhatsApp tadi? Bukan, kan saya dah live kan terus. Ustaz just share live tu lah. Oh, okay, faham. Okay. Senang. Okey, sekejap Okey, saya bagi dekat WhatsApp Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, Ustaz, insyaAllah dah boleh lah. Kami pun dah live. Dan share link dulu. Share link dulu. Bismillah. Okay. Boleh start InsyaAllah. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina siratal mustaqim. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, amin. Ana share screen lah. Boleh dah jadikan co-host. Okey. Okey, jadi minggu ni kita akan mula dengan hadis kelima. Kita dah selesai membahaskan 4 hadis yang pertama. Okey, jadi minggu ni kita akan masuk hadis yang kelima yang dibawa oleh pengarang kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi hadis yang kelima ni an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Okey. Jadi terjemahannya berkata Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan agama ini, bukan urusan ibadah bracket ibadah ni tak berapa tepat. Barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan agama ini yang tidak ada dasarnya, maka hukumnya ialah ia tertolak. Okay, barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan agama yang tidak ada dasar dalam agama, maka ia tertolak. Dalam riwayat lain, riwayat Al-Imam Muslim, okay, yang riwayat pertama tadi adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, okay, kedua-duanya. Riwayat yang kedua adalah daripada Imam Muslim sahaja, okay, datang dengan lafaz yang berbeza sedikit, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, maka ia tertolak. Okey. Anda minta maaf lihat tadi message. Okey. Jadi ada dua riwayat tentang isu ataupun membahaskan tentang perbahasan bid'ah. Okey, isu atau perbahasan bid'ah. Ini dua hadis yang kita cakap hadis utamalah.
Jadi malam ni kita nak belajar tentang hadis ni. So pertama adalah hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha ini pertama sekali digelarkan sebagai Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman. Okey. Kerana seperti mana yang Al-Quran sendiri nyatakan bahawa isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah ibu-ibu bagi orang beriman kan. Wa azwajuhu ummahatuhum. Okey. Dalam Al-Quran kata wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah emak-emak mereka. Maksudnya emak-emak orang beriman. Okey. Sebab itulah siapa yang tidak menjadikan para isteri Nabi ini sallallahu alaihi wasallam sebagai ibu mereka, okey, ibu bagi orang beriman, ibu di dalam kita cakap agama ni lah, maka dia bukanlah orang yang daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Hatta mungkin bukan daripada orang Islam sekalipun. Sebab hanya orang Islam dan orang beriman sahaja yang menyayangi Nabi SAW, menyayangi keluarga Nabi SAW, dan menyayangi, bila kata keluarga Nabi, termasuklah ke semua isteri-isteri Nabi SAW sebagai ibu-ibu kepada orang beriman. Sebab tu ada orang pernah datang dekat Aisyah radhiyallahu anha. Okey, dia kata bagi tahu dekat Aisyah bahawa Aisyah ni bukanlah ibu aku. Bukanlah ibu aku. Okey, dia tak nak mengaku bahawa Aisyah ni bukan ibu dalam iman lah. Okey, bagi dia. Kemudian bila sampai perkara tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, betul lah. Ya, saya bukan ibu dia sebab saya ni hanya ibu untuk orang beriman sahaja. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha memberi isyarat lah, ataupun kita juga imply untuk bagi tahu bahawa yang tak menjadikan isteri-isteri Nabi SAW ni sebagai ibu-ibu mereka di dalam iman, mereka tu bukan orang Islam pun. Sampai tahap macam tu. Sebab tu Aisyah kata, betul lah apa dia kata tu. Saya memang bukan ibu untuk orang yang bukan beriman. Macam tu. Itu respon Aisyah radhiyallahu anha. Wa Ummu Abdillah, adalah kunyah bagi Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Aisyah ni radhiyallahu anha mendapat kunyah ini dengan mengkunyahkan diri beliau dengan anak bagi kakak beliau, Asma radhiyallahu anha. Jadi Asma, kakak kepada Aisyah, mempunyai anak bernama Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair. Okey. Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah, nama Abdullah kan. Jadi Aisyah ni tidak mempunyai anak. Okey, Aisyah radhiyallahu anha tak mempunyai anak. Maka telah datang riwayat, okey, bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta kepada Nabi SAW agar memberikan kunyah untuk beliau. Minta untuk Nabi SAW bagi kunyah. Okay. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah kannaita nisa'aka faknini. Wahai Rasulullah, kamu telah bagi kunyah kepada isteri-isteri kamu yang lain. Bagilah juga dekat saya kunyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, takanni, kamu berkunyahlah dengan bibni ukhtiki Abdillah. Kamu berkunyahlah dengan anak kepada kakak kamu ni, okey, anak buah atau kita cakap anak kakak kamu ni, yang bernama Abdullah. Daripada situlah Aisyah dapat gelaran Ummu Abdillah. Okey, itu tentang Aisyah radhiyallahu anha secara ringkaslah. Kemudian tentang hadis ini sendiri. Okey, pertama dalam lafaz yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, okey, Nabi SAW berkata man ahdatha. Man ahdatha. Jadi man bermaksud siapa. Dan di dalam ilmu usul fiqh kita tahu man ini dipanggil antara sirah umum lah. Menyatakan keumuman, iaitu siapa sahaja. Terjemahan yang tepat dia siapa sahaja. Yang ahdatha. Ahdatha yuhdithu ihdathan. Bahasa Arab maksudnya melakukan sesuatu yang baharu. Sebab tu benda yang baharu dipanggil hadis ataupun hadis. Okay, dalam bahasa Arab hadis ataupun hadis kalau benda tu baharu. Okay. So ahdatha melakukan sesuatu yang baharu. Okay. Fi amrina, di dalam urusan kami ini, di dalam hal kami ini. Amrina. Okay. Apa dia urusan kami? Apa dia hal kami? Merujuk kepada urusan agama. Okay. Hal-hal berkaitan tentang agama ini.
ma laisa minhu, di mana perkara yang diada-adakan itu apa yang bukan sebahagian daripada agama. Berkata para ulama bermukhalafah, maksudnya berselisih dan bercanggah dengan agama, maka hukumnya ianya rad. Rad tu bermaksud mardudun alaih, ditolak. Okey, tertolak ke atas pelakunya tadi. So amalan tersebut tertolak, tak diterima. Tertolak ke atas pelakunya, tidak diterima. Sebab kita tahu di antara syarat untuk penerimaan ibadah ialah kena ada ikhlas dan kena mengikut Nabi SAW, mutaba'ah. Okey, bahkan perkara ini pun disebutkan juga oleh, macam mana pernah sebut kalau anda tak silap, oleh ulama mazhab Syafi'i sendiri, Al-Imam Ibn Raslan dalam awal-awal Zubat beliau. Okay, ada bait di mana beliau berkata, kalau untuk urusan agama ni kena ada ikhlas dan mutaba'ah Nabi SAW. Okey, kena ada ikhlas dan mengikuti Nabi. Bila kita kata mengikuti, ittiba' ini kata para ulama dia lawan kepada ibtida', lawan kepada mereka-reka. Okey. Jadi orang yang mengikuti dia bukan orang yang banyak mereka-reka. Okey. Orang yang banyak ittiba' dia bukan orang yang kaki ibtida'. Itu dia. Dia tak boleh orang tu kaki ibtida', lepas tu dia pun banyak ittiba', susah. Jarang berlaku. Biasanya kalau dia kaki ibtida', maksudnya kaki mereka perkara baharu dalam agama, dia bukanlah orang yang kuat di dalam ittiba' dia, mengikuti dia. Dan sebaliknya pun betul. Orang yang kuat di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, kuat dalam ittiba', okay, maka dia juga bukan orang yang kuat. Dia bukan orang yang kuat, bahkan mesti dia menolak ibtida'. Dia tak boleh bergabung. Tiba-tiba orang ni orang yang kuat ibtida' dan ittiba' sekaligus. Susah. Tak boleh macam tu. Okay. So itu adalah huraian am sedikit sebanyak tentang hadis ini. So kita masuk lagi detail. Para ulama juga menamakan hadis yang kelima ini sebagai hadis yang boleh dikata separuh Islam. Separuh Islam. Mempunyai makna yang sangat besar sehingga dikatakan separuh Islam berlega sekitar hadis ni. Kita mungkin terkejut dengar siapa, separuh Islam besar. Sebab apa? Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab amalan kita sebagai hamba ni dua je. Amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir, amalan yang dilakukan oleh anggota zahir kita, tangan, kaki, mulut kita ni semua, itu amalan zahir. Amalan batin, apa yang ada dalam hati kita, kepercayaan kita, apa yang kita percaya dan kita ucapkan dalam hati kita, yang kita simpan dalam hati, itu amalan batin. Jadi kata para ulama, hadis innamal a'malu binniyat adalah mizanun lil a'malil batinah. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis pertama hadis 40 ialah neraca bagi amalan-amalan yang ada di dalam hati. Sebab nak amalan dalam hati ni, cara kita nak check okey ke tak okey, kita kena tengok dia dengan hadis niat. Dia penuhi ke tidak. Manakala amalan zahir kita pula ni, nak check dia okey tak okey, kena letakkan dia dengan hadis kelima ni. Tengok apa yang kita buat, amalan zahir kita ni kena tak dengan petunjuk Nabi SAW. Okay? Mengikuti tak apa yang Nabi SAW ajar. So hadis yang kelima tentang membuat perkara baharu dalam agama ini dipanggil sebagai mizan lil a'mal al-zahirah. Neraca sebagai amalan-amalan zahir. Maka disebabkan itulah dia represent separuh Islam. Separuh agama ni. So satu hadis selesaikan isu amalan zahir, satu hadis selesaikan isu amalan batin. Sebab tu kata para ulama, hadis Aisyah ini tentang bid'ah ini ialah separuh Islam, nisful Islam atau nisfuddin. Okey. Seterusnya, bila kita kata tentang amalan-amalan di dalam yang dilakukan oleh seorang mukallaf lah kita cakap, dia amalan yang dilakukan ni terbahagi kepada beberapa jenis. Kita boleh cakap 3 jenis lah. Kita ada al-ibadat, kita ada al-adat, kita ada muamalat. Okey, ataupun sebahagian ulama mereka gabungkan sahaja al-adat dengan al-muamalat. So menjadikan ni 2 bahagian. Ala kulli hal,
kita ada pembahagian yang mengatakan sana ada perkara yang dianggap sebagai urusan ibadah dan kat sana ada perkara yang dianggap sebagai urusan adat ataupun muamalat. Dan setiap satu daripada pembahagian ni mempunyai hukumnya yang tersendiri. Bila kita bincang tentang isu ibadat, wallahu taala alam, ana tak pastilah, tapi setahu ana dan seingat ana lah, ana tak tahu ada khilaf dari kalangan para ulama kita bahawa tak kisah daripada mana-mana mazhab sekalipun, okey, bahawa setahu ana tak ada khilaf bahawa mabna al-ibadat ala tauqif, ataupun kita cakap dalam bahasa Melayu ni, ibadat ini dibina di atas wahyu, tauqifi. Maksudnya dia bukan perkara ijtihadi. Sehingga masyhur kita dengarlah para ulama kita sebut di dalam hatta kitab-kitab qawaid usul kan, qawaid fiqh dan kitab qawaid fiqhiyah, mereka kata yang al-aslu fil ibadat al-hadhr. Ada yang kata al-aslu fil ibadat al-man'. Ada yang kata al-aslu fil ibadat at-tauqif. Datang dengan bermacam-macam ayat tapi maknanya sama, iaitu hukum asal pada apa-apa sahaja ibadah ialah at-tauqif, iaitu kita kena stop dulu, kena tengok ada dalil ke tidak. Selagi mana tak ada dalil, kita tak buat. Macam tu. Itu kaedah dia. Al-aslu fil ibadat at-tauqif. At-tauqif tu maksudnya bila perkara tersebut tauqifi, maksudnya kita berhajatkan kepada kewujudan dalil. Kita perlukan ada dalil baru boleh buat. Okay? Ataupun sama je bila ulama kata al-aslu fil ibadat at-tauqif, samalah kalau mereka kata al-aslu fil ibadat al-hadhr ataupun al-man'. Asal pada ibadat ini ialah ianya terlarang sehingga terbukti ianya disyariatkan. Contoh al-man' ni terlarang, hadhr tu terlarang ataupun haram contohnya. So asal pada apa-apa ibadat dia adalah terlarang untuk dibuat sehingga terbukti ada dalil. Jadi kalau ada dalil kita boleh tick okey, kita buat. Okey, tak kisahlah ibadat tersebut wajib ke sunat ke, ada dalil go. Al-Quran ke, sunnah ke, ijma' para ulama ke, kias ke, tak kisahlah apa-apa dalil yang kita anggap muktabar kan di dalam mazhab dan sebagainya. Ada dalil go. Tak ada dalil kita kena stop. Itu kaedah dia. Itu memang dia punya basic dia. Al-asl fil ibadat at-tauqif. Okey. Masyhur disebutkan dalam kitab-kitab qawaid. Jadi kita cakap terbina daripada kaedah tadi, banyak permasalahan yang kita boleh aplikasikan kaedah tersebut. Okey. Jadi siapa sahaja yang mendekatkan diri dengan Allah dengan apa-apa amalan ataupun ketaatan yang tidak pernah disyariatkan dan tak kita jumpai dalil, maka hukum asal dia tertolak. Jadi orang yang nak claim ada ibadah baru ni lah yang dituntut untuk bawa dalil. Bukan kita yang menolak kena bawa dalil. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Jika ada orang yang mendakwa ada ibadah baru hari ini, tiba-tiba dia kata ada solat yang ke-6. Tu dia. Dia kata solat fardu ni tuan-tuan dan puan-puan 6 waktu, ada solat ke-6. Siapa yang dituntut untuk bawa dalil? Kita yang nak ingkar dia kata tak ada solat 6 waktu ni. Kita kena bawa dalil ke dia yang kena bawa dalil untuk buktikan ada solat ke-6? Kalau kita dengan orang tadi tu berdebat ataupun in dispute lah, dalam kita cakap berlaku perdebatan dan sebagainya, dia dakwa ada solat ke-6. Kita cakap solat ni 5 waktu je yang wajib. Okey? 5 waktu sahaja yang fardu dah wajib. Okay, katakanlah orang yang kita berdebat ni bukan mazhab Hanafi, sebab mazhab Hanafi pegang witir wajib. Okay, dia bukan mazhab Hanafi. Tiba-tiba dia kata ada waktu ke-6. Bukan witir ni, memang ada waktu ke-6. Dia reka lah, tak tahulah waktu tu bila dia kata ada. Kita pun cakap mana boleh. Tak pernah ada orang kata ada waktu ke-6 ni. Orang duk amal lah dekat merata dunia ni dah sampai ijma' para ulama' dulu lagi sampai sekarang. Yang fardunya 5 waktu sahaja contoh. Kan? Tiba-tiba dia kata tak ada solat yang ke-6. Sekarang ni siapa yang perlu bawa dalil? Kita yang nak membantah dia kata tak ada solat yang ke-6 kena bawa dalil ke, ataupun dia yang nak claim ada solat ke-6 tu dia yang kena bawa dalil? Jawapan dia tuan-tuan dan puan-puan, dia yang kena bawa dalil. Kita tak perlu bawa dalil sebab kita berpegang kepada asal. Itu dipanggil al-asl tu dalam kitab kaedah fiqh tu, al-asl. Al-asl ni orang kata antara maksud dia adalah al-qaedah al-mustamirrah. Kaedah yang konsisten. Okey, yang kita boleh pakai sentiasa.
So kita tak dituntut untuk bawa dalil sebab pada asalnya kita memang konsisten dah. Dia yang nak dakwa ada solat baru, dia yang kena bawa dah dalil. Jadi tak betul kalau dia tuntut kat kita, kenapa awak nak kena suruh saya bawa dalil pula? Awak yang kena bawa dalil yang menyatakan, dalil khusus yang menyatakan tak ada solat yang keenam. Kita cakap kat dia, tak, saya tak perlu bawa pun. Sebab al-aslu fil ibadat at-tawqif. Kalau awak faham kaedah dengan baik, awak sebenarnya yang dituntut untuk bawa dalil. Kami tak perlu. Cukup kami mengingkari sahaja. Okay, sebab kami berpegang kepada asal. Macam tu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Okay, itu secara ringkasnya lah tentang isu al-aslu fil ibadat ni at-tawqif. Dan pecahan dia banyak tentang isu ibadat ini. Macam mana boleh berlaku penambahan dalam ibadat itu bid'ah dalam ibadat. Kalau kita perhati hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak menggunakan istilah atau lafaz bid'ah, tapi diguna lafaz ahdath ataupun ihdath. Okey, yang sebenarnya dari sudut bahasa mempunyai maksud yang sama dengan bid'ah. Okey, bid'ah datang daripada kata dasar badal dengan ain ni memang dari sudut bahasa mempunyai maksud baharu. Okey, sebab tu dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala ini disifatkan sebagai badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi ini tanpa perlu kepada rujuk yang lain. Maksudnya Allah mencipta langit dan bumi ini tanpa ada contoh yang sebelumnya. Badi' maksudnya mencipta langit dan bumi tanpa perlu kepada contoh yang sebelumnya. Sebelum ni langit dan bumi pun tak ada. Kemudian Allah yang cipta langit dan bumi. Jadi dari sudut perkataan badi' ni, badal dengan ain, dia memang ada dalam bahasa Arab membawa maksud baharu. Okey, membawa maksud perkara ini sebelum ni orang tak pernah buat, tiba-tiba buat. Macam tu. Membawa maksud benda ni sebelum ni tak ada contoh pernah lakukan, tiba-tiba orang buat. Itu memang ada dari sudut bahasa. Jadi bila kita kata perkara tu muhdath ataupun perkara tu mubtada', perkara itu baharu, perkara itu bid'ah, sebenarnya dari sudut bahasa sama. Dan inilah penggunaan yang dipakai oleh ramai ulama salaf, terutamanya daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Okey. Para sahabat dan tabi'in, okey, radhiyallahu anhum ajma'in, bila mereka nak nyatakan bahawa satu perkara itu bid'ah, kadang-kadang mereka akan guna istilah apa tuan-tuan dan puan-puan? Guna istilah muhdath. Dia kata hadza amrun muhdath, contoh. Hadza qaulun muhdath. Hadza ra'yun muhdath. Contoh. Ini perkara yang muhdath. Ini perkataan ataupun kata-kata yang muhdath. So bila sahabat tu tabi'in kata muhdath, dia tengah nak kata bid'ah lah tu. Okay, dia nak kata bid'ah lah. Sebab memang saya dah sebut tadi, muhdath dan mubtada', perkara yang diada-adakan ni sama dari sudut bahasa. Okay, sama dari sudut bahasa. So para salaf, terutamanya sahabat dan tabi'in, mereka akan guna dua istilah ni interchangeably. Interchangeably ni maksudnya kadang-kadang mereka tukar, mereka tak strict lah. Kadang-kadang mereka kata benda tu muhdath, kadang-kadang mereka kata benda tu bid'ah, kadang-kadang mereka kata benda tu mubtada'. Semua maksudnya sama sahaja, okey? Semua maksudnya sama sahaja. So kita jangan terkeliru. Faham So ihdath is bid'ah dari sudut bahasa sendiri. Mungkin ulama-ulama yang terkemudian mereka datang dengan istilah baharu yang membezakan ihdath dengan bid'ah. Ada yang kata ihdath ni a'am, ihdath lagi umum. So membuat perkara baharu dalam urusan dunia pun dipanggil ihdath juga. Okey, tak apalah, itu istilah yang dilakukan oleh ulama terkemudian. La musyahata fil istilah. Kita tak ada isu tentang istilah ni. Tak gaduh pun tentang istilah. Okey, yang kita nak tahu para ulama salaf bila generasi sahabat dan tabi'in pakai istilah muhdath dan mubtada' atau bid'ah lebih kurang sama sahaja maksud dia. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. So, macam mana berlaku dalam ibadah ni? Kita bid'ah ataupun ihdath berlaku dalam ibadah ni, dia datang daripada banyak angle, banyak sudut. Kadang-kadang dia boleh datang dari sudut tak ada langsung amalan tu. Tak pernah langsung ada, tiba-tiba mula dilakukan oleh orang. Yang tu dipanggil bid'ah haqiqiyah. Dia hakiki, dia memang hakikat dia pure bid'ah. Dia tak pernah dilakukan, tiba-tiba ada terus. Dan kita ada dekat sana apa dipanggil sebagai idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni bid'ah yang berlaku, dia adalah satu
amal ibadat yang pada asalnya dia ada, asal dari sudut syariah dia. Maksudnya dia asalnya dia amal ibadat yang memang syariat bahawa, yang memang ada dalilnya dalam syariat. Cuma bid'ahnya datang dari sudut pengubahsuaian. Pengubahsuaian yang tidak dibenarkan. Contoh, anda bagi contoh. Bid'ah idhafiyah ni contohnya orang buat solat subuh 3 rakaat. Dia tambah 1 rakaat. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, subuh itu sendiri sebagai solat disyariatkan tak? Disyariatkan. Jadi bila dia solat sampai 3 rakaat, itu apa? Itu penambahan pada ibadah yang telah pun disyariatkan. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil bid'ah idhafiyah. Faham Tapi kalau dia reka solat baru terus, katakanlah dia cakap dekat sana ada solat subuh kedua contoh. Ada solat fardu subuh kedua, subuh 2.0. Direka lah ni, direka. Okey. Ataupun dia kata, bukan subuh lah, nak bagi contoh lagi jelas, dia kata kita ada solat pada waktu pagi contoh. Solat apa, dia mereka lah, katakanlah dia cakap ada solat nahar contoh. Solat pagi, wajib 2 rakaat contoh Dia kata wajib 2 rakaat solat pagi. Dia solat nahar dia cakap. Yang tu bid'ah haqiqiyah. Itu tak ada asal langsung dalam syarak. Tak ada asal langsung dalam syarak. Okay, itu dipanggil haqiqiyah. So, idhafiyah dia berlaku pengubahsuaian sebenarnya. Pengubahsuaian tu boleh datang dari sudut penambahan. Mungkin dia kata subuh 3 rakaat. Itu penambahan lah bid'ah. Mungkin pengubahsuaian tu datang dari sudut pengurangan. Dia kata subuh 1 rakaat. Bid'ah juga. Dikurangkan. Diubah dari sudut masa. Dia kata tak, subuh ni bukan bila masuk fajar sadiq tu. Subuh ni bila tenggelam matahari, terbenamnya matahari. Waktu maghrib dia kata waktu subuh. Bid'ah juga sebab diubah dari sudut waktu. Faham tak? Diubah dari sudut waktu. Okey. Jadi idhafiyah, bid'ah idhafiyah dia boleh masuk dari banyak sudut. Pengubahan waktu. Jadi ibadah ni kita di ibadah yang telah ditetapkan waktu dia. So kita tak boleh kacau waktu dia. Kita di ibadah yang telah ditetapkan kadar dia. Kita tak boleh kacau kadar dia. Subuh 2, 2. Zuhur 4, 4. Janganlah tiba-tiba kita rasa rajin, zuhur 8, subuh 4. Tak boleh. So dia ibadat ni bila syarak datang dan tentukan had yang khusus, dipanggil al-ibadat al-muqayyadah. Muqayyadah ni syarak dah tentukan dah. Dia punya mungkin bilangan dia, dia punya tempat dia, dia punya zaman dia. Okay. So dalam isu ibadat-ibadat muqayyadah, kita tak boleh ubah-ubah suai apa-apa. Kalau orang tanya apa dia ibadat muqayyadah ni Ustaz? First time dengar. Ibadat muqayyadah ni ibadat yang syarak datang dan dah tentukan. Okay, dah bagi format cantik dah untuk dia. Format dari sudut mungkin masa, dari sudut bilangan, mungkin dari sudut tempat. Mungkin dari sudut kaifiat. So kita tak mau kacau format tu. Okay, tak mau kacau format tersebut. Contohnya tartib solat, kita mula dengan berdiri, baru rokok, baru sujud. So orang tak boleh tiba-tiba dia start solat daripada sujud dulu, lepas tu dia reverse rokok, kemudian dia reverse berdiri. Tak boleh. Itu dari sudut kaifiat. Nampak? Itu dari sudut kaifiat. Itu pun bid'ah idhafiyah. So kalau tiba-tiba dia start solat, start daripada sujud dulu. Itu pun bid'ah. Sebab dia ubah dari sudut apa tuan-tuan dan puan? Kaifiah. Ni faham So idhafiyah ni dia datang dari banyak sudut. Mungkin dari sudut diubah kaifiat, datang dari sudut diubah zaman, datang dari sudut diubah tempat. Okay, sebab kita ada ibadah yang khusus dari sudut tempat. Kan bukankah begitu tuan-tuan dan puan-puan? Kita haji. Haji kita buat kat mana? Kita buat kat mana tuan-tuan dan puan-puan haji? Kita buat dekat Mekah kan? Ada tak orang nak buat haji dia buat kat Kuala Lumpur? Boleh? Tak boleh. So katakanlah tiba-tiba dia okey saya ihram. Saya nak ihram ni dah masuk apa nama dia manasik haji ni dekat Kuala Lumpur contoh. Okey, Kuala Lumpur kan. 9 hari bulan orang wukuf dekat Arafah, 9 hari bulan dia wukuf dekat contoh Dataran Merdeka. Itu bid'ah tu. Bid'ah dia dari sudut apa? Dari sudut diubah tempat. Orang wukuf di Arafah, dia wukuf Dataran Merdeka. Bid'ah dari sudut tempat. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Okey. 10 hari bulan orang baling batu dekat Jamrah Aqabah ke apa, dia baling batu kat tak tahulah kat mana kat KL ni. Kan? Dia baling batu kat ni and then buat tawaf. Tawaf keliling pusing Kaabah, dia tawaf tak tahulah kat mana. Shopping mall ke apa.
So bila kita cakap macam tu, saya bagi contoh ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan semata-mata untuk kelakar atau lawak, tapi nak kata dekat tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi faham bahawa kita ada unsur tempat khusus. Bila syarak dah tetapkan tempat, itu jadi ibadah muqayyadah dari sudut tempat. So kita tak boleh main tukar-tukar format itu sahaja. So macam saya cakap tadi, bid'ah idhafiyah boleh masuk bid'ah dalamnya dari sudut mungkin tempat, mungkin masa, mungkin bilangan, tambah atau kurang, kaifiat dan sebagainya. Okay? Itu satu sudut. Kita pembahagian bid'ah ni kita ada banyak sudut. Maksudnya dipanggil dalam ilmu agama, ilmu syarak dia istilah i'tibar. Kita ada taksimat mukhtalifah bi'tibarat mukhtalifah. Okay? Kita mungkin bahagikan tu dengan meraihkan sudut-sudut yang berbeza. So dari sudut jenis bid'ah, dari sudut penambahan, kita ada hakikiyah dan idhafiyah. Hakikiyah adalah yang pure, tak ada langsung asal, tiba-tiba ditambah. Itu bid'ah hakikiyah. Idhafiyah dia ada asal dalam syarak, and then ada orang datang dia modify. Okay. And then kita mungkin ada melihat bid'ah, membahagikan bid'ah dari angle mana dia masuk. Contohnya kita ada angle bid'ah yang masuk dalam i'tiqad. Macam contoh Syiah, Khawarij, Rafidhah. Syiah dengan Rafidhah sama lah. Syiah dan Khawarij contohnya. Okey, Mu'tazilah ke. So kita ada bid'ah i'tizal, akidah Mu'tazilah. Bid'ah ar-rafd. Ar-rafd ni Syiah lah. Kan? Bid'ah Khawarij, bid'ah al-khuruj contoh. Ala wali al-amr. Kan? So itu pun bid'ah juga, tapi dia masuk kat mana? Akidah. So kita nak tengok pembahagian bid'ah sekarang kat mana dia masuk. So bid'ah boleh masuk dekat akidah. Itu yang bila ulama-ulama akidah, bila dia tulis tentang ahlul ahwa ataupun ahlul bid'ah, mereka merujuk kepada siapa? Mereka merujuk kepada geng-geng bid'ah i'tiqadiyah ni lah. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij ni semua lah. Faham Murji'ah ke Qadariyah. Dan kita ada bid'ah yang boleh masuk dalam bab ibadat. Tadi dia masuk akidah kan, dia masuk dalam bab ibadat. Ibadat yang kita duk bahas tadi. Nampak? So bid'ah dia boleh masuk dari, dan dia boleh masuk dekat dalam adat. Macam mana dia masuk dalam adat? Dia boleh masuk dekat dalam adat yang orang tu jadikan adat tu sebagai ibadat. Contoh dia apa? Dia ni kebiasaan dia setiap bulan dia suka botakkan rambut. Saja botakkan rambut, tak ada sebab tertentu pun, mungkin dia rasa selesa. Tapi kebiasaan dia ni ditukar jadi ibadah. Katakanlah mulai masuk 2021 ni, dia menganggap dengan botaknya dia setiap bulan yang dia buat tu, setiap bulan dia akan botakkan rambut dia tu, yang asalnya dia saja buat sebab dia rasa rimas rambut panjang contohnya, dia jadikan ritual. Contohnya dia kata sengajalah bila masuk 2021 ni, dia teruskan lagi adat dia untuk membotakkan rambut setiap bulan atas dasar dia rasa benda tu lagi dekatkan diri kepada Allah. Contoh. Lagi menepati ciri-ciri seorang abid, kaki ibadah. Kan? Lagi nampak macam dia seorang yang zahid, orang yang kuat zuhud. Contoh, dia ada konsep-konsep macam tu tentang agama. Yang dia asalnya perbuatan tadi tu adat biasa saja. Yang adat biasa ni tak ada masalah. Hukum asal pada adat ni harus. Okey, faham tuan-tuan dan puan-puan? Pada adat kebiasaan, makan, minum, berpakaian, macam mana kita punya rambut ke apa, muka kita ni asal hukumnya harus. Okey, asal hukumnya harus. Sebab itulah kata Syekh As-Sa'di dalam nazum beliau, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji asariful ibahah, kan. Asal pada adat kita ni adalah hukum dia harus, sehinggalah ada dalil yang kata tak harus dah. So hukum asal dia harus, cara dia nak potong rambut ke harus lah. Tapi once dia dah potong rambut botak tu, and then dia jadikan tu ritual agama dengan dia etikot tertentu, dengan dia rasa benda tu adalah tanda seorang yang zuhud, tanda seorang yang khusyuk terhadap agama, khusyuk terhadap solat ke, agamanya ke, dia rasa dengan dia botakkan tu dia lebih menepati sunnah ke. Padahal yang sunnahnya botakkan ketika ialah haji atau umrah kan, tapi dia anggap botak sentiasa tu sunnah, contoh. So konsep-konsep tadi tu adalah dia menukarkan adat tadi kepada ibadat. Itu pun bid'ah juga. Faham tak? So dia boleh masuk angle dia sama ada akidah boleh, ibadah boleh, adat yang diubah jadi ibadah pun boleh. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Kan? Dan isu bid'ah ni tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap jujur, sebenarnya perbahasan ni sangat luas. Tak cukup kita baca hadis ni, kita dengar huraian sikit and then kita dah jadi pakar, boleh hukum bid'ah ni tak bid'ah. Nak menghukum bid'ah tak bid'ah ni kita serah kepada para ulama. Okay, cara mudah dia apa? Kita serah kepada para ulama.
Bukan mudah saya cakap siap-siap tuan-tuan dan puan. Nak hukum benda tu bid'ah tak mudah. Untuk orang tu faham lagi tabiat khilaf dalam satu isu sehingga layak ke tak dihukum bid'ah pun perkara yang susah. Perlukan seorang tu mahir dalam ilmu usul fiqh. Bukan semua orang dia belajar pasal bab bid'ah sekejap je, pergi 1-2 kursus, 1-2 seminar, bedah buku sikit dah boleh jadi pakar. Tak. Isu bid'ah ni isu yang perlukan kepada kepakaran. Dan orang macam kita yang tak ada apa sangat ni, kerja kita macam nak selamat tuan-tuan dan puan. Kerja kita kalau nak selamat, kita pegang fatwa ulama' dan pegang pandangan ulama'. Habis cerita. Tak payah kita sendiri yang konon-konon acah-acah kita yang nak pegang mic, okey biar aku bahas apa bid'ah tak bid'ah. Tak ada. Kita tak boleh pun, kita tak reti pun. Kita tak ada kemampuan. Okey, bukan mudah tuan-tuan dan puan nak istiqra' dalil yang kita tak mampu. Hatta yang menulis dalam isu bid'ah sendiri, contohnya Al-Imam Asy-Syatibi, masyhur semua orang tahu dia tulis dalam bid'ah, kitab nama Al-I'tisam. Okey, Al-I'tisam oleh Imam Syatibi, 3 jilid tuan-tuan dan puan, 3 jilid Al-I'tisam ditulis oleh Imam Syatibi. Syatibi ni ulama mazhab Maliki yang telah mencapai tahap ijtihad dah tuan-tuan dan puan, mujtahid. Okey, ulama tengok berdasarkan kitabnya Muwafaqat dengan kitabnya I'tisam, ulama kata Syatibi ni mujtahid. Barulah Asy-Syatibi mampu buat kitab I'tisam tu yang di dalam tu beliau taksilkan, maksudnya betul-betul asaskan kaedah-kaedah yang terpenting dalam isu bid'ah ni dengan tepat. Kena sampai ke tahap macam tu untuk faham dengan baik. Okey, nak faham kitab-kitab yang pasal isu bid'ah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Okey, Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Okey, mukhalafata Siratal Jahim atau Ahlul Jahim. Okey, lebih kurang macam tu tajuknya. Iqtida' As-Siratal Mustaqim kan. Yang mana dalam tu Ibn Taymiyah bahas tentang isu tasyabuh, menyerupai orang yang non-Muslim, tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir, dan ada juga sedikit sebanyak tentang bid'ah. So tak mudah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kitab Syekhul Islam ke kitab Asy-Syatibi rahimahullah ke apa-apa saja, bahkan kitab moden pun banyak Kita ada terlalu banyak lah. Hatta Syekh Al-Jizani, ulama masyhur di Madinah pensyarah di kuliah syariah, Husain Al-Jizani, ada dalam 6-7 kitab untuk bahasa bid'ah saja. So macam saya cakap tadi, kita dah dapat asas-asas ni, kita amal untuk diri kita sendiri. Bila ada benda yang kita tak faham, kita rujuk ustaz. Ada benda kita tak faham, kita rujuk ulama'. Kita jangan cepat membid'ahkan. Kita senang cerita, kita pergi kat mana ulama' pergi. Okay, kita go wherever the ulama' goes. Okay, ulama' pergi situ, kita pergi situ. Ulama' hukum itu, kita ikut. So, itulah panduan ulama'. Ulama' ni menjadi panduan kepada ummah. Yang kibar ni menjadi panduan kepada kita. Kita tak mau jadi orang yang belajar sikit je, mudah. Senang. Benda tak bid'ah pun dibid'ahkan. Benda yang bid'ah dia tak kata bid'ah pula. Tu berat. So kita tak mau jadi macam tu, so rujuk para ulama'. Habis cerita. So yang malam ni yang kita belajar ni tuan-tuan dan puan-puan, ini asas. Untuk faham, untuk buat tuan-tuan dan puan-puan rasa lagi menarik nak belajar ilmu agama ni, untuk buat tuan-tuan dan puan-puan lagi rasa tertarik nak mendalami ilmu agama, okay, mendalami isu tentang bid'ah ni contoh. So macam mukadimah sahaja. Okay, mukadimah sahaja. Jangan kita tergesa-gesa. Okay, ilmu agama ni tak boleh tergesa-gesa tuan-tuan dan puan-puan. Tergesa-gesa tak jadi. Tergesa-gesa tak boleh pergi kita lah ilmu agama. Sebab tu kata para ulama, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Asalnya itu kaedah fiqh. Siapa yang dia tergesa-gesakan pada perkara yang belum sampai masanya lagi, dia tu akan dihukum dengan dia tak dapat perkara tersebut. So kalau kita tergesa-gesa nak jadi ulama', tergesa-gesa nak jadi pakar dalam bab bid'ah tak bid'ah ni, sedangkan kita tak ada kelayakan pun, qabla awanihi, sebelum sampai masanya, uqiba bihirmani, kita akan dihukum untuk kita tu memang tak dapat position tersebut. Haram untuk dapat position sebagai ulama', haram untuk dapat position sebagai pakar lah agama. Contoh. Okay, faham So kita elak daripada tergesa-gesa. Tak apa. Belajar lama, belajar lambat, is okay. Okay, kita bukan nak lari, kita bukan nak kejar dengan siapa pun dalam belajar agama ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan dalam race pun. Bukan dalam perlombaan pun. Okay. So balik kepada isu bid'ah tadi. So tadi saya dah cakap dia boleh masuk dalam bab akidah, boleh masuk dalam bab ibadat, dia boleh juga masuk dalam adat yang dianggap sebagai ibadah. Dan dhabit dia untuk kalau orang cakap apa dhabit ni, kira kita cakap benchmark. Okay, 3 benchmark penting untuk kita faham. Ini konsep umum lah, 3 benchmark penting untuk kita faham tentang ibadah ni.
Di mana tiga-tiga ini dinyatakan oleh Nabi SAW sendiri. Para ulama yang istimbat daripada hadis-hadis Nabi SAW ni dan datangkan dengan 3 dhabit atau 3 usul berkaitan bid'ah ni. Okey. Bismillah. Pertama, dia mesti melibatkan ihdas, benda baru. Itu kita dapat mana? Kita dapat daripada hadis yang kita dah baca sekarang ni. Man ahdatha fi amrina. Okey. Kedua, bila kita cakap dia ihdas, dia mesti berkaitan dengan urusan agama. Mesti urusan agama. Urusan dunia tak masuk isu bid'ah. Secara amnya lah, secara asalnya, urusan dunia, reka bentuk ke, kemajuan teknologi ke, apa berkaitan dengan dunia tak masuk. Bahkan syarak galakkan lagi bid'ah dalam urusan dunia. Syarak galakkan kita buat bid'ah banyak dalam teknologi. Tak ada masalah. Okey. Sebab Nabi SAW kata fi amrina. Amrina ni urusan agama. So urusan dunia, teknologi ke apa, no problem buat bid'ah. Itu usul kedua. Dapat mana? Daripada hadis ni juga. Dan dapat daripada hadis-hadis lain. Macam Nabi SAW sebut tentang isu bila para sahabat nak membuatkan pokok-pokok kurma mereka ni lebih cepat tumbuh. Mereka buat pendebungaan di antara kurma-kurma ni. Talqih dipanggil. So Nabi SAW awal-awal tak berapa tahu sangat tentang proses talqih tamar ni. So Nabi SAW kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. So umur duniakum, urusan dunia kamu. Maksudnya tu bukan urusan kami. Maksudnya Nabi SAW dalam isu teknologi, isu urusan dunia tak apa. Nabi SAW mengembalikan itu kepada kepakaran masing-masing. As long as dia tak buat benda haram, dia tak langgar apa-apa yang syarak kata tak boleh langgar, okey. Hukum asal pada dunia ni, okey, harus green light. As long as dia tak buat benda haram. So usul kedua, bid'ah ni bila kita bincang, dia mesti pembaharuan, dia mesti berkaitan urusan agama. Yang ketiga, dia mesti ada unsur berselisih dengan sunnah, berselisih dengan syarak. Dia panggil mukhalafatus sunnah atau mukhalafatus syarak. Mesti ada. Kalau orang tanya daripada mana mai dakwaan yang kena ada syarat ketiga ni atau usul yang ketiga ni, kita cakap daripada hadis lain. Dalam hadis sahih Muslim di mana Nabi SAW waktu tu datang beberapa sahabat kepada isteri Nabi SAW bertanyakan kepada isteri-isteri Nabi SAW ni macam mana ibadah Nabi. Dia bertanya macam mana. So isteri-isteri Nabi SAW pun bagi tahulah ibadah Nabi ni macam mana. Nabi bila solat malamnya macam mana, puasanya macam mana, okey. So sekumpulan sahabat yang mai bertanya ni tadi, depa setelah dengar tu, depa mengatakan macam kalau Nabi SAW Nabi yang maksum pun ibadah macam ni, maka kita ni yang tak maksum ni kena tambah lagi. So apa depa buat? Ada seorang tu kata dia nak puasa je tak nak puasa langsung. Dia nak puasa setiap hari. Ada seorang tu kata dia tak nak kahwin, dia nak kekal bujang. Okey, dia tak nak kahwin, dia nak kekal bujang. Sebab apa? Nak ibadah. Mungkin dia nak kekal bujang sebab nak kekal ibadah. Ada seorang tu kata dia tak nak tidur. Sebab apa? Sebab nak qiyamul lail sepanjang malam. Tu dia. Ni tiga-tiga sahabat ni kata tiga-tiga. Kan? Banyaklah dalam hadis tu boleh cari hadis panjang dalam Sahih Muslim. Setiap seorang tu kata macam tu. Okey. Dia kata amma ana fala anamul lail. Adapun aku tak nak tidur waktu malam. Amma ana fala akul. Ada setengah riwayat kata fala akul laham, dia tak nak makan daging. Setengah riwayat kata dia memang tak nak makan langsung, maksudnya nak puasa. Amma ana fala atazawwajun nisa ataupun falan atazawwajun nisa. Adapun aku tak nak kahwin dengan perempuan. Tiga-tiga ini bila mereka buat macam tu, okey, direportkan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Disampaikan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Sebaik sahaja Rasulullah SAW mendapat khabar yang tiga sahabat ni kata nak macam tu, Rasulullah SAW kata, aku ni orang yang paling kuat takwanya dan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi aku masih lagi kahwin. Aku makan, ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Aku tidur juga sikit sebanyak dan aku qiyamul lail juga sedikit sebanyak. Tu Nabi SAW kata tu. Kemudian Nabi SAW kata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak berkenan dengan sunnah aku, raghibaan ni tak berkenan. Raghiba fi, suka.
Raghiba ila suka, raghibaan tak berkenan. Nabi SAW kata man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak berkenan dengan sunnah aku, dia bukan daripada umat aku. So, perbuatan para sahabat tadi iaitu melakukan perkara yang baharu dalam agama tadi, yang tak ada contoh yang sebelumnya, Nabi SAW sifatkan dia sebagai raghiba an sunnati, menyelisihi sunnah aku, tidak berkenan dengan sunnah aku. So ada unsur mukhalafah sunnah, ada unsur selisih sunnah, ada unsur tak ngam dengan sunnah, ada unsur bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan syarak. So itu adalah usul ketiga. Okay. Kesimpulan dia untuk jadi bid'ah dalam agama, dia kena ada 3 usul tadi. Baharu dalam agama yang diada-adakan tanpa contoh sebelumnya, tanpa dalil. Perkara tersebut dalam isu agama, bukan isu dunia. Ketiga, dia ada unsur menyelisihi sunnah, menyelisihi syarak. Itu yang basic. Ini basic dia lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, itu basic. 3 usul tu basic. Daripada 3 usul ni, antaranya Syekh Husain Al-Jizani dalam kitab-kitab beliau tentang bid'ah, beliau pecahkan lagi kepada berpuluh-puluh kaedah. Berpuluh-puluh, bayangkan daripada 3 usul yang saya cakap tadi tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Jizani pecahkan sampai 40-50 kaedah. Sampai ada kitab khusus tentang nama kitab tersebut Mi'yarul Bid'ah. Okay, kajian tentang bid'ah dan sudut qawaid fiqh. Okay. Maksudnya 3 usul yang kita belajar tadi tu asas. Itu kita cakap good general knowledge tentang bid'ah. Okay. Good general knowledge lah. Nak tahu lebih lanjut insya-Allah pada masa-masa akan datang, kita akan datang, kesempatan akan datang, kita boleh lagi. Okay. Insya-Allah. Wa fi riwayat li Muslim, dan riwayat lain daripada Imam Muslim tentang hadis yang sama, dengan lafaz yang agak berbeza, Nabi SAW bersabda man amila amalan. Beza dia kat mana? Beza dia, hadis pertama kata ahdatha, hadis kedua kata amila. Jadi kata para ulama, ini memberikan kat kita, bagi tahu kat kita ada beza di antara bukan ada beza, tiada beza di antara orang yang pertama mereka-reka dengan orang yang melakukan sebagai amalan. So dua-dua ni, kalau mereka buat ibadah, bukan ibadah, bid'ah. Kalau mereka buat bid'ah, bid'ah mereka tertolak. Okay. Sama ada orang yang muhdith, maksudnya dia first yang reka, ataupun dia ni tak reka pun, dia hanya ikut orang sebelum dia buat. Amila, amalan, dia ikut je. Okay. Sama ada si pereka atau si pengikut yang mengamalkan ni, dua-duanya rad, tertolak. Okey, faham tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang terakhir saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ada 2 penting, sangat penting untuk kita faham baik-baik. Sangat penting. Saya rasa sebab ini tanggungjawab untuk saya bagi tahu. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena mengaji dan belajar betul-betul ilmu agama ni sungguh-sungguh. Sebab isu bid'ah ni bukan isu main-main, saya cakap dah tadi, dia bukan isu kecil satu. Kedua, dia berhajatkan kepada kepakaran. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Bid'ah ini hakikatnya bertingkat-tingkat. Dia ada level yang pelbagai. Kita ada bid'ah yang bahkan kita boleh jumpa dalam banyak ilmu, kitab usul fiqh ada, kitab ulumul hadis ada, kitab akidah apatah lagi, dianggap bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang boleh buat orang tu keluar daripada agama terus. Ini dibahaskan oleh para ulama. Kitab ulumul hadis ada, akidah ada, usul fiqh ada, dia panggil bid'ah mukaffirah. Bawah dia kita ada bid'ah yang ulama kata mufassiqah, boleh buat orang tu jadi fasik kalau buat bid'ah tu. Okey, kita ada bid'ah dalam isu i'tiqad, akidah. Yang mana bid'ah adalah isu i'tiqad atau akidah. Biasanya lah secara asalnya dia lebih berat daripada bid'ah pada semata-mata ibadah. Okey, semata-mata ibadah. So orang yang bid'ah dia dalam akidah tak sama macam orang bid'ah dalam ibadah. Apatah lagi kalau akidah tu boleh sampai ke tahap bid'ah mukaffirah tadi macam saya cakap. Okey. Jadi kita kena mengaji betul sebab kita nak ada muazanah, kita nak ada penimbangan, timbang tara, okey, mana bid'ah yang level paling berat, mana yang ringan sikit, mana ringan sikit, mana ringan sikit, mana paling ringan. Okey, jangan main-main tuan-tuan dan puan-puan, ulama mampu buat perkara tersebut. Kalau kita tengok ulama-ulama yang hebat dalam bidang agama ni, yang tahqiq, ulama-ulama besar, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Imam Nawawi dan sebagainya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah,
mereka boleh muazanah, mereka boleh timbang tarakan. Mereka cakap, okey, ni bid'ah paling ringan. Ada memang kita boleh cari secara nas. Okey, bid'ah ni berat. Bid'ah ni ghalidhah contoh. Aghlaz, lebih berat. Timbang tara ni pakar-pakar je buat. Kita jangan kita jangan syok sendiri nak buat lah. Sebab nak tahu tak itu berat tak berat, kena rujuk para ulama. Kita sendiri kena mengaji. Kita kena tahu apa yang isu usul, apa bukan usul. Apa dia furuk, apa dia usul. Kalau usul dengan furuk pun kita pening. So macam mana kita nak taksim bid'ah ni, bid'ah yang berat ke ringan. Okay, itu pesanan pertama saya. Kita kena faham bid'ah ni banyak jenis. Dan muamalah kita, cara kita berurusan dengan orang yang terjebak dalam bid'ah berbeza dengan tingkatan-tingkatan tadi. Orang yang terjebak dengan bid'ah yang kata para ulama mukaffirah. Sebahagian kata bid'ah mukaffirah ni yang akidah-akidah mereka ni lari jauh sangat. Okey. Sebahagian kita cakap sebahagian lah. Kebanyakan yang syiah-syiah hulu ni sampai ke tahap boleh sampai ke mukaffirah. Okey, sebahagiannya. Sampai ke tahap menuduh wahyu itu diselewengkan, diturunkan kepada sepatutnya Sayyidina Ali tapi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lah. Okey, sampai ke tahap macam tu. Yang tu cara kita muamalah dengan dia tak sama dengan cara orang yang mungkin terjebak dalam bid'ah yang lagi ringan ataupun yang paling ringan. Faham tak? So cara muamalah tu sendiri based on muazanah, timbang tara tu. Jadi para ulama lepas mereka dah timbang antara bid'ah mana berat, bid'ah mana yang ringan sikit, pertengahan bid'ah mana yang paling ringan apa semua, mereka juga nyatakan macam mana kita nak berinteraksi dengan muamalah dengan setiap satu peringkat. Faham? Bukan kita muamalah semua sama. Bukan disebabkan yang ni ahli bid'ah, yang ni pun ahli bid'ah, semua pun kita muamalah sama. Tak, itu tak adil. Itu bukan keadilan Islam. Okey, itu bukan keadilan Islam dan bukan itu pun para ulama yang tahqiq buat. Okey, bukan itu pun para ulama yang tahqiq buat. Faham tuan-tuan dan puan-puan So dia ada timbang tara. Dan kita nak muamalah dengan mereka pun ikut timbang tara tersebut. Kalau kita pening tak tahu timbang tara, rujuk para ulama lah. Berbaliklah kepada ulama kita yang senior, yang kibar. Yang masyhur, yang kibar. Kibar ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Kibar ni yang senior, yang ada authority, yang memang masyhur di kalangan umat Islam ni sebagai rujukan. Ikut yang tu. Ikut tu selamat insya-Allah. Okey, faham? Number 2 yang saya nak ingatkan, bila kita bincang isu bid'ah ni, okey, kita biasa akan dengar hadis Nabi SAW. Kita akan belajar juga hadis dalam hadis 40 kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kan. Biasa orang cakap bila dengar hadis tu setiap bid'ah adalah kesesatan, semua kesesatan dalam neraka. Orang kita ni dia ada kefahaman yang salah, diingat siapa buat bid'ah masuk neraka. Faham tak? Dia ada that kefahaman. Siapa buat bid'ah confirm masuk neraka. Bila kita tuduh dia ni buat bid'ah, kita ni seolah nak cop dia sebagai ahli neraka. Bila kita cakap orang tu buat bid'ah, seolah kita cakap dia tu akan masuk neraka. Tak. Jauh sekali tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Tak ada kaitan langsung. Okey? Yang Nabi SAW maksudkan tadi tu, itu kata para ulama, dia mutawa'ad. Dia tu diancam dengan neraka, bukan dia tu confirm masuk neraka. Saya bagi tuan-tuan dan puan-puan faham. Orang yang buat dosa dengan maksiat berpotensi masuk neraka tak akibat dosa dan maksiatnya? Berpotensi. Orang yang buat dosa besar, maksiat dan sebagainya, bergulumang dalam maksiat, berpotensi masuk neraka tak? Berpotensi. Okey, diancam dengan dimasukkan dalam neraka. So sebenarnya kaki maksiat, orang yang selalu buat dosa pun, dia pun kullu dhalalatin finnar juga, yang buat maksiat. Dia pun mutawa'ad binnar juga. Dia pun diancam dengan neraka juga. Jadi bila Nabi SAW kata semua bid'ah tu sesat, semua sesat tu masuk neraka, kita jangan faham semua pelaku bid'ah ahli neraka. Salah. Kita jangan faham semua pelaku bid'ah layak dan confirm masuk neraka. Tak. Kita cakap dia ni bila lakukan bid'ah, kita kena tengok isu bid'ah tu martabat dia yang mana, kemudian ada uzur ke, tak ada keuzuran ke, kemudian lepas dah selesai tu barulah kita tengok dia berterusan ke tak lepas tu, ataupun dia tinggalkan lepas tu, ataupun dia tak tahu, dia jahil. Dan bila dia buat tu pula, dia mungkin diancam sahaja. Macam orang yang buat dosa diancam lah. Betul tak? Kita siapa sahaja yang melakukan dosa, kita semua pendosa, kita diancam dengan dosa-dosa kita. Kita akan masuk neraka. Kita tahu perkara tersebut, betul tak? Tapi kita buatlah perkara-perkara yang menghilangkan dosa. Kita taubat, kita buat amal-amalan ibadah yang orang ulama kata mukaffirat,
penghapus dosa, betul tak? Kita ambil wuduk banyak. Macam Nabi SAW beritahu orang yang solat 5 waktu sehari tu, yang jaga wuduk ni semua, macam dia ada sungai depan rumah dia. Setiap waktu dia mandi depan rumah dia. Bersih tak? Bersih macam tu lah, hilang dosa dia. Baca kahfi, Jumaat dengan Jumaat baca kahfi kan. Buat amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Jadi orang tadi, walaupun dia lakukan dosa, yang dengan dosa tu dia diancam masuk neraka, dengan maksiat dia diancam masuk neraka, tapi bila dia buat mukaffiratuz dzunub, penghapus dosa, mungkin dia akan masuk di bawah rahmat Allah, Allah ampunkan dia, di bawah kehendak Allah lah. Jadi bukan kita kata semua pelaku dosa, semua pelaku maksiat kaki neraka ataupun ahli neraka. Sama juga dengan isu bid'ah ni. Bila orang tu buat bid'ah, dia diancam dengan neraka, sama macam ahli maksiat dengan ahli dosa tadi diancam dengan neraka juga. Tapi kalau dia ada buat mukaffiratuz dzunub, itu pun Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada sentuhkan juga. Kadang-kadang orang yang buat bid'ah ni dia ada niat tertentu yang lagi bagus, ataupun dia ada mahasin, kebaikan-kebaikan umum yang dibuat untuk Islam, yang jasa-jasa yang banyak yang akan menghapuskan dosa dia lepas tu. Bukan bermaksud confirm dia jadi ahli neraka. Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada naskan dalam Hamawiyah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan faham. So dia tak ada kena-mengena ahli bid'ah je straight masuk neraka. Tak. Salah kefahaman tu. Kita cakap orang yang buat bid'ah ni sama macam orang buat maksiat. Kedua-duanya mutawa'ad bin nar, diancam dengan neraka. Yang ancam tu tadi tak memestikan kalau dia taubat, kalau dia melakukan perkara yang menghapuskan dosa dia, kalau dia ikhlas dalam mencari apa yang betul, ikhlas dalam mencari jalan yang sebenar, tak apa. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin dua tu adalah perkara yang penting kita kena faham. Banyak malam ni yang saya bagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau perasan lebih kepada bukan semata-mata kita hurai hadis ni saja, kita nak dapat panduan kita sendiri sebagai seorang Muslim dalam hidup kat muka bumi ni. Macam mana kita nak faham dengan isu ni, okey? Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey. Nak habis masa. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, InsyaAllah Ustaz dekat live FB tak ada soalan. Tak ada soalan lah. Tak ada soalan. Mungkin dekat chat insyaAllah. Chat Zoom. Pada hari ini ada yang nak tanya, boleh tanya. Di ruangan chat Zoom pun boleh. Ustaz boleh terang, ada soalan dekat Facebook ni, dia tanya boleh terangkan tak ada dalil tetapi tak diamalkan oleh Nabi SAW macam sedekah bacaan Quran. Dalam isu sedekah bacaan Al-Quran ni, dia memang khilaf yang masyhur di kalangan mazhab, dan mazhab Syafi'i pahalanya sampailah, muktamad mazhab kita kan. Kita kena faham dalil tentang sampainya amalan, menghadiahkan amalan atau sampainya amalan kepada si mati ni, ada pelbagai dalil. Contohnya puasa untuk si mati, ataupun melakukan haji untuk si mati dan sebagainya. Okey, hatta sedekah untuk si mati pun warid dalam hadis juga, pahalanya sampai. Di mana daripada dalil-dalil umum itu, ulama buat kesimpulan sama ada qiyas dan sebagainya, kata kita boleh sampaikan pahala kepada si mati lah. So itu taklah bid'ah sebab dia ada dalil dan ada asal di dalam syariat. Cuma dia mungkin jadi khilaf di kalangan para ulama lah pada satu kes-kes tertentu. Yang ni boleh ke tak nak sampaikan pahalanya, sebab yang ni tak warid pada dengan hadis. Hadis warid pada sedekah, puasa dengan haji contoh. Ala kulli hal, walau bagaimana sekalipun, kita cakap memang ada ulama yang kata boleh lah, sebab mereka tengok memang dalil yang lain tu menjurus kepada keumuman boleh. Menjurus kepada umumnya bahawa ya boleh sampaikan pahala kepada si mati. So bila mereka menjurus kepada kaedah umum macam tu, apa sahaja ibadah boleh, selagi mana tak ada pengecualian. Kalau ada pengecualian tu lain cerita lah. So asalnya boleh, contoh. Okay, faham Jadi itu ada dalil. Walaupun mungkin tak warid lah Nabi SAW sendiri kita jumpa yang membacakan Quran dan hadiahkan.
Tetapi berdasarkan dalil-dalil umum tadi, ulama buat kias. Dan kita kena faham baiklah, kias dalam ibadat ni ada, tuan-tuan dan puan-puan. Kias dalam ibadat ada. Kias dalam ibadat ada. Dan diamalkan pun dalam mazhab Syafi'i sendiri sampai ada tesis. Sampai ada tesis. Hatta mazhab Syafi'i yang orang anti, contohnya isu melafazkan niat, mazhab Syafi'i kiaskan dengan talbiah ataupun niat ketika haji. Yang boleh secara lafaz, kan, mengucapkan secara lafaz. So, kias memang ada dalam ibadat. Hatta itu sebagai daripada usul mazhab Syafi'i pun. Okay, cuma sekadar mana, sejauh mana boleh kias dalam ibadat, mungkin berbeza ikut mazhab. Okay, berbeza ikut mazhab. Okay, apapun dia balik kepada kiranya kesimpulannya tadi tu memang ada dalil lah. Ada dalil. Isu menyampaikan pahala seperti mati itu ada dalil. Dan itu bukan perbahasan yang patut difokuskan. Kita bila kita nak fokus, kita nak bahas satu isu, kita kena tengok apa yang kita nak tengok, yang apa yang sebenarnya masalah. Okay, apa sebenarnya yang titik khilafnya. Orang kata tahrir mahal niza'. Kadang-kadang menyampaikan pahala itu sendiri bukan isu, tapi berkumpulnya kaifiat tertentu ibadah untuk sampaikan pahala tu, membaca benda tertentu. Itu yang ulama bahaskan sebagai bidah, itu isu lain, nampak? So kita kena tahrir mahal niza'. Maksudnya kita kena identify betul-betul mana tempat yang bermasalah sebenarnya. Mana yang tempat yang berlaku padanya khilaf tu sebenarnya. InsyaAllah Ustaz, ada lagi satu soalan dari chat Zoom. Okey, sunnah ni tak payah buat. Itu kefahaman yang salah lah. Adakah dia begitu benar? Adakah dia kategori pemahaman itu bid'ah? Dia tak jadi bid'ah sebab kefahaman itu bukan kefahaman yang kita cakap dia purposely buat and then dia memang bina di atas takwilan tertentu. Tak, itu memang atas berdasarkan jahil. Bila orang kita ingat macam perkara sunnah ni tak payah buat, itu memang mabniun alal jahil, dibina atas kejahilan terus. Dibina atas kejahilan. So kita cakap kefahaman tu kefahaman yang salah lah. Tak adalah kita cakap orang Melayu yang faham macam tu, duk buat bid'ah tu, bila kata sunnah tak buat, tak bid'ah. Cuma kefahaman tu salah, kita kena betulkan. Dia hanya jadi bid'ah kalau kita dah terangkan kat dia, dia pun tak faham, dia pun dah faham and then dia masih lagi duk berkeras. Sunnah ni tak payah dibuat. Nah, kalau macam tu bukan sahaja bid'ah, bahaya. Kalau dia kata sunnah tak payah buat ataupun lagi teruk, perkara wajib ni tak payah buat. Itu jadi isu lain dah. Itu boleh bawa kepada keluar Islam lagi, dia panggil isu istihlal. Melanggar syarak, menentang syarak, tak. Tapi itu kalau orang tu faham, itu kalau orang tu ada ilmu. Itu setelah orang tu kita terangkan kat dia. Kita cakap tuan atau puan definisi wajib macam ni, tuan atau puan definisi sunnah dalam usul fiqh macam ni. Kalau dia berkeras lagi, dia ada kefahaman yang macam tu, ya itu kita boleh cakap bid'ah. Tapi kalau orang awam salah faham, ni kita taklah, itu kita cakap salah faham. Okey, itu kita cakap salah faham dan tugas kita lah nak kena betulkan. So sunnah ni bukan benda yang tak payah buat. Bahkan sunnah ni digalakkan untuk buat. Dituntut dan digalakkan untuk buat. Cuma bukan tuntutan wajib. Tu je. Tapi dari sudut digalakkan ke tidak untuk buat. Dituntut ke tidak untuk buat? Dituntut. Okay, sebab tu ulama usul ada bahas isu sunnah ni makmur ke tidak? Makmurun bihi ke tidak? Diberi arahan untuk buat ke tidak? Dituntut ke tidak? Diberi. Cuma arahan tu bukan arahan yang jazim. Bukan arahan yang confirm. Kena buat. Sebab confirm kena buat jadi wajib. So tapi sunnah masih lagi digalakkan untuk buat lah. So kita betulkan kefahaman dia. Okay, orang-orang awam ke, kita ada kawan-kawan kita ke, pakcik-makcik kita yang salah faham, kita betulkanlah sedikit sebanyak. Okay. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okay, ana rasa tak ada soalan dah. Ya, okay. Aqulu qawli hadha wa astaghfir. Ada ke? Tak ada? Tak ada, insyaAllah Ustaz. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik tu daripada Allah, lemah tersilap cakap tu daripada diri anda sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Doakan Ana lah. Okay, Ana tak apa-apa, sihat sikit. Okay, doakan Ana. Okay, dan kita sama-sama lah istiqamah dalam menuntut ilmu agama ni. Okay, jangan bosan. Okay, dan teruskan belajar. Okay, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Ana leave dulu InsyaAllah Ustaz, boleh. Okay, terima kasih banyak-banyak benda ni. Okay, terima kasih. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.